Tajuk utama Buletin 9 Januari, seorang lagi kanak-kanak perempuan disyaki mangsa culik lelaki kucing. Turut dimuatkan agihan ekonomi seimbang antara 3 prinsip utama pelaksanaan koridor pembangunan ekonomi Sabah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selepas di Semenanjung, kini tiba giliran Sabah melaksanakan koridor pembangunan ekonomi. Koridor pembangunan Sabah dijangka dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi 29 Januari ini di Pelabuhan Kontena Sepagar dekat Kota Kinabalu. 3 prinsip utama dijadikan panduan pelaksanaan koridor pembangunan Sabah mencakupi 17 tahun, lebih tepat dari 2008 hingga 2025. Di New Delhi, isu itu antara yang akan dijelaskan Presiden MIC Datuk Seri Essam Velu pada pertemuannya dengan Perdana Menteri India malam ini. Kedudukan sebenar masyarakat India di Malaysia juga akan diterangkan. Dari New Delhi, Puspawati Ramlu melaporkan. Datuk Seri Essam Velu siang tadi membuat satu sidang akhbar khas kepada wartawan Malaysia. Ia menyusul sejurus sebelum beliau berlepas untuk pertemuan empat mata dengan Perdana Menteri Manmohan Singh di kediaman rasmi beliau di New Delhi. Penjelasan sudah tentunya mengenai kedudukan masyarakat India di Malaysia dan mengenai laporan agensi berita asing semalam. Kononnya Malaysia menghentikan pengambilan pekerja asing dari India. I have explained to everybody, they receive it well. Except the only person who doesn't want any explanation is the Chief Minister of Tamil Nadu. Because he has already made his mind that whatever Indra said is right. So there's no point of giving in any explanation. Tetapi sebaliknya tindakan individu tertentu dari parti komponen Barisan Nasional sendiri yang cuba mengusutkan keadaan. Selepas saya ucap, ada juga seorang pegawai pemimpin daripada PPP, dia pun datang untuk mesyuarat. Dia menyatakan kita ada banyak marginalisation di negara Malaysia. Jadi apa statement yang saya buat, dia bantah statement saya. Saya sebagai Menteri Kerajaan, saya tahu lebih daripada beliau. Ini pemimpin Encik Nadaraja dari PPP menyatakan marginalisation ada juga di negara kita. Jadi inilah parti-parti dalam Barisan Nasional, ada juga pandangan sendiri mereka. Bagaimanapun, apa yang lebih penting, isu yang timbul tidak menjejaskan hubungan dua hala di antara kedua negara. Ia terbukti apabila India mengalu-alukan Malaysia untuk mempertingkatkan pelaburannya dalam pelbagai bidang di negara itu. Puspawati Ramlu, New Delhi, TV3. Kegiatan sorok diesel makin menjadi-jadi di Kuantan. Sebuah bot nelayan yang diubah suai sebagai tempat menyimpan minyak diesel ditahan agensi penguatkuasa maritim. Turut dicekup 6 nelayan asing. Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB hari ini menjelaskan pihaknya bukan penyumbang krisis bekalan minyak masak dalam negara. Sebaliknya, Ketua Pengarahnya Datuk Dr. Muhammad Basri Wahid menjelaskan pihaknya yang dilantik kerajaan bagi melaksanakan skim penstabilan harga minyak masak terpaksa mengagihkan kuota jualan kepada kilang penapis. Mengerikan dan tidak kenal rupa. Demikian wajah-wajah mangsa tertindih sesama mereka dalam trak tentera ketika tragedi Takbai Oktober 2004. Rupa yang tak akan mudah dilupa, khususnya masyarakat kampung yang menguruskan jenazah. Ikuti sambungan Takbai antara yang tersurat dan tersirat bersama Azura Zainal Ratin. Benarkah mangsa tragedi Takbai dihumban ke jerat Cina di Yala dan Naratiwat? Kemusykilan yang membawa kami ke kampung ini. Kami tiba ketika azan asar berkumandang. Di sini sedikit sebanyak terlerai persoalan yang terbuku. Nasib tidak menyebelahi kami, individu yang dicari ke Mekah menunaikan rukun Islam kelima. Namun penjelasan isteri Ustaz Abdul Rahman Abdul Samad ini memadai. Yang jelas, setahunya dan ramai orang kampung lain
tidak ada mayat mangsa yang dihumban ke jerat Cina, baik di Yala maupun Narathiwat. Namun memang ada mangsa yang identitinya tidak diketahui, tetapi dikebumikan beramai-ramai di tanah perkuburan Teluk Manuk berhampiran Masjid Wadi Al-Husin. Itu yang diuruskan suaminya bersama orang kampung seminggu selepas tragedi berdarah. Tengok dia ni tu. Jenazah tu masa tu? Tak kenal dah. Habis bekak, habis apa tu jadi bekak. Tak kenal dah. Manusia tu kenal lah, tapi nak kucing meh rupa tu tak boleh dah, tak kenal. Di sini, 22 jenazah yang tidak dituntut waris dikebumikan hasil ikhtiar Ketua Majlis Agama Islam Narathiwat ketika itu, Imam Abdul Rahman Abdul Samad. Anehnya, meskipun pusara tidak bernama, tanah perkuburan ini sering dikunjungi, lebih-lebih lagi di hari Lebaran dan ketika ulang tahun tragedi berdarah itu. Malah menurut jemaah masjid ini, ada juga yang meminta diadakan majlis tahlil untuk mangsa berkenaan. Yang ni semua yang tak ada waris tu, Cik? Jadi si hak tu tak orang nak ambil tak boleh. Tak tahu, tak kenal. Sampai sekarang pun tak ada waris yang datang ziarah. Jadi orang tu nak mari tengok kata anak dia tak ada tu, mari ziarah sini je lah. Jadi anak dia tak dapat pada hari ni juga. Duduk pakat mari sini, kata anak dia duduk sini, gitu. Nasib mereka yang hanyut bersama arus sungai tak baik ini bagaimanapun masih menjadi tanda tanya. Begitu juga nasib mereka yang dianggap punca peristiwa berdarah 25 Oktober 2004. Mungkin wajah tak baik kini lebih tenang. Namun pepatah lama ada menyebut, air yang tenang jangan disangka tiada buaya. Azura Zanaratin, TV3. Seterusnya sukan bersama Fazil Muhammad Rais. Fazil. Terima kasih Zuan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pusat Latihan Prestasi Tinggi Asia HPTC di bawah kendalian Persekutuan Olahraga Amatur Antarabangsa IAAF di Bukit Jalil masih ramai yang kabur tentang fungsi kewujudannya. Biarpun lebih fokus mengendalikan atlet terpilih Asia, HPTC secara tidak langsung membantu meningkatkan prestasi atlet kebangsaan. Segmen Satu Matlamat malam ini meninjau fungsi serampang dua mata HPTC Bukit Jalil yang baru-baru ini diiktiraf terbaik daripada 9 pusat seumpamanya di seluruh dunia oleh IAAF. Kecekapan pelayar Frank Pong mengemudi jelik dalam kejohanan regata antarabangsa di Raja Langkawi 2008 terus menjadi inspirasi buat kru pasukannya, sekaligus menyaksikan pasukan dari Hong Kong itu berjaya menebus kehampaan semalam menjuarai kategori racing pada saingan hari ketiga siang tadi. Laporannya bersama Hasnida Hanim, Ahmad Kamel. Kejohanan regata antarabangsa di Raja Langkawi hari ketiga, aksi pelayaran agak mencabar berlumba di sekitar laluan Kuala Kedah Pulau Paya. Kecekapan skipper dan kru yang bertanding teruji untuk mengharungi lautan yang bergelora. Frank Pong, skipper berpengalaman dari Hong Kong, bijak membaca dan menangkap angin membolehkan kapal layarnya muncul juara dengan 9 mata keseluruhan. Meskipun pada awalnya, 2 perlombaan dijadual, memasuki pertengahan pelayaran kelima, kelajuan angin mencecah 4 knot dan hanya 1 perlombaan dapat diadakan. Juara 2 perlombaan semalam, Quantum Racing dari Australia turut memberi tentangan hebat mengutip 9 mata. I'm really impressed. Malaysia and Langkawi in particular is getting stronger with the people that come here to race, and it's much tougher to win every year. Tidak ketinggalan cabaran dari bekas juara 3 kali, Yo Tu, ketiga dengan 18 mata. Kedudukan pasukan negara Zuhal, skipper Lieutenant Commander Malik Sulaiman, sekali lagi terpaksa berpuas hati di tempat ke-6, 33 mata, manakala Navy janda baik ke-7, beza 4 mata di belakang Zuhal. Sementara itu, Twin Sharks masih mendahului kelas racing mati Hal Firefly, mengutip 7 mata, meskipun aksi pelayaran siang tadi didominasi motor Inzi, menduduki tempat kedua keseluruhan. Namun, saingan kejuaraan kepada semua pasukan dilihat masih terbuka, memandangkan masih berbaki 3 perlumbaan lagi. Dan berikut keputusan hari ketiga selepas 5 perlumbaan bagi kategori yang lain. Dengan itu sekian sukan, teruskan dengan buletin utama sebentar lagi.
Buletin utama berakhir di sini. Sempena permulaan kalender baru Islam 1429 esok, sama-sama kita muhasabah diri, membina modal insan mulia untuk kesejahteraan bersama. Dengan itu, salam hormat. Assalamualaikum. Satu Muharram detik permulaan, perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Makkah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menjaga